Hai there, bab 1 mengenali sejarah. Okey, kita akan masuk 1.1 iaitu pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Okey, cuba bayangkan satu perkara yang berlaku pada masa dahulu boleh dibawa sehingga kini. Sekarang macam mana? Sebab dia ada disiplin. Itu cara yang senang untuk kita ingat sejarah ni dia ada disiplin ilmu. Okey, sebab tu benda perkara yang dah lepas pun sampai sekarang kita boleh belajar ataupun dia ada. Sebab dia ada disiplin ilmu. Contoh macam kalau kita tangguh kan, benda yang kita nak buat, kita tak ada disiplin, mesti tak jadi-jadi. So sejarah ni boleh dibawa sehingga kini sebab dia ada disiplin. So cuba ingat macam tu, sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. So macam mana pula penulisan sejarah dilakukan? Okey, penulisan sejarah ni tulis-tulis ni, okey, dia dilakukan berdasarkan kajian maupun penyelidikan dengan menggunakan sumber sejarah. Okey, people will put something, dia akan letak satu perkara yang dikenali sebagai sumber sejarah yang perlukan kajian ataupun penyelidikan. So di mana kita kena tahu kepelbagaian sumber akan membawa kepada kepelbagaian tafsiran. Wujudnya pelbagai tafsiran dalam sejarah. Sebab tu kajian dan penyelidikan ni pun dia lain-lain. Contoh macam makcik kan. Makcik yang bercakap-cakap ni, cerita dia berlainan berdasarkan kajian, based on dia punya kajian, based on dia punya penyelidikan. Okey, dia tengok hari ni kereta warna apa datang rumah contoh. Oh, saya nampak warna merah. Makcik sebelah rumah on the opposite side pula dia tiba-tiba nampak kereta warna hitam pula. Mungkin lighting kat situ kan. So dia akan jadi kepelbagaian di situ. So ingat, penulisan sejarah, tulisan ni dilakukan berdasarkan kajian ataupun penyelidikan terhadap sumber sejarah. Okey, selalunya siapa yang buat penulisan sejarah ni? Terutamanya adalah golongan sejarawan. So maybe you can remember siapa yang buat penulisan sejarah ni? Sejarawan. Sejarawan tu rujuk kepada makcik, contoh makcik-makcik kampung ke makcik-makcik bawang ke siapa-siapalah. Okey. So, sejarawan ni dia buat apa? Dia adalah ahli sejarah yang menyelidik rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian. Okey, memuatkan dapatan kajian ni macam mana pula? Memuatkan dapatan kajian ni usually menggunakan dalam bentuk lah buku ataupun monograf. Okay. So ini cara yang senang untuk kita ingat apa itu pengertian sejarah. Remember, pengertian sejarah ni, sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. You can remember like contoh masa lampau ni daripada baby jadi orang besar macam tu. Ataupun it's about the X, the X. Tapi cikgu letak kapak lah. So peristiwa masa lampau untuk kita ingat benda yang lepas. Okay, next. Pengertian sejarah dari aspek bahasa pula. Okey, mula-mula sebelum kita masuk kepada pengertian sejarah daripada aspek bahasa, kita kena tahu kenapa kita nak belajar tentang pengertian sejarah ni. Why? Apa yang kita nak tahu? Okey, pengertian sejarah ni maksudnya apa yang dimaksudkan dengan sejarah itu yang kita membawa kepada ertian sejarah. Okey, bahasa Melayu membawa Arab, iaitu dikatakan istilah sejarah ni berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud sajaratun, iaitu pokok. So sejarah juga dikatakan salah sila, riwayat, keturunan, asal usul. Okey, semua ni kalau kita perasan dia membawa gambaran pokok. Okey, macam salah sila, riwayat. So awak boleh ingat pokok P ataupun a family tree yang membawa kepada SRKA. Contoh SRK Syarukan kan, SRK Syarukan kan. Okey, awak boleh ambil SRK itulah, mudah untuk awak ingat. Syarukan. Salah sila, riwayat, keturunan, asal usul. Okey, Kamus Dewan pula membawa maksud pengertian sejarah ni ialah asal usul, keturunan,
ataupun salah sila. Still the same. Okay? Lebih kurang membawa kepada perkara yang dah lepas ni. Keturunan, asal-usul. Ingat yang itulah kamus dewan lebih kepada asal-usul ataupun salah sila. Dan dia membawa maksud peristiwa yang benar-benar berlaku. Okay, this is the keyword yang awak kena ingat. Benar-benar berlaku pada masa yang lampau. Kisah, riwayat dan tambur. Okay, apa tu tambur? Tambur bermaksud riwayat dahulu kala. This one kena ingat riwayat dahulu kala. Okay. Dan kajian atau pengetahuan tentang peristiwa yang telah lalu. Okay. That's why saya cakap kamus dewan ni main keyword dia adalah lalu atau lampau. Kamus dewan kan memang tebal kan. Okay, dia memang melampau. So, dia adalah tentang masa-masa yang lampau ataupun kajian dan pengetahuan peristiwa lalu. Ingat macam tu. Untuk bahasa Melayu tadi, SRKA. Kamus dewan ingat keyword lampau ataupun lalu. Okey, bergerak kepada bahasa Inggeris. Dia ada 3 sahaja. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kamus dewan. Bahasa Inggeris pula membawa kepada history. Ini semua orang tahu history bercerita tentang seseorang, perkara lepas. Okey, perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani yang bererti penyelidikan. Sebenarnya bahasa Yunani ini dia membawa kepada historia. Membawa kepada historia yang bermaksud penyelidikan. Okey, ini awak kena tahu. So next. Kenapa sejarah itu penting? Okay, kita dah sampai ke penghujung 1.1 iaitu pengertian sejarah. First of all, kita dah tahu tentang disiplin ilmu. Itu yang awak kena tahu. Sejarah ni dia merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa lampau. Ingat pada ni je, ni paling penting tentang peristiwa masa lampau. Okay, lepas tu kita ingat pasal ada bayi kan, bayi and the X that you can remember it easily. Lepas tu kita ada makcik-makcik membawang. So apa yang makcik-makcik membawang ni bawa? Of course lah, tentang kajian dan penyelidikan mereka. Okay, kajian dan penyelidikan. Penyelidikan berdasarkan sumber yang diorang ada. Sebab tu dia ada kepelbagaian tafsiran disebabkan oleh kepelbagaian sumber. Siapa yang selalu ni buat benda ni? Awak kena ingat sejarawan. Okey, dia rekod lalu. Dia rekod jadikan buku dan monograf. So last kali kita bawa kepada ada 3 pengertian sejarah yang dibawa dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan kamus dewan. Kamus dewan ni perkataan yang awak kena ingat adalah lampau atau lalu. Bahasa Inggeris the history. Of course kamu dah tahu. BM the SRK, syarukan A plus contoh. Okay, itu cara yang mudah untuk awak ingat. So penutup dia, kenapa sejarah ni penting? Kenapa kita kena belajar sejarah? First thing is, remember the heart, which is cinta akan negara. Okay, supaya kita membawa kepada perasaan cinta akan negara. Tak kenal maka tak cinta, so awak kena kenal. Dan yang kedua, meneruskan ketamadunan negara. Okay, apa yang dimaksudkan dengan meneruskan ketamadunan negara ni? Okay, contoh awak dah lahir. Okay, awak lahir kat suatu tempat ni. Awak dapat tahu dia punya cerita lepas tentang adat, tradisi, contoh. Okay, for example, kita ambil paling mudah lah, keluarga awak. Okay, keluarga awak sendiri akan ada something yang diorang follow. Okay, untuk menjadikan kita orang yang lebih berguna kepada masyarakat dan negara. So, itulah dimaksudkan dengan meneruskan ketamadunan negara. So, sejarah ni penting ingat 2. Just remember this image, maybe the heart and the person is running, untuk membawa kepada cinta akan negara dan meneruskan ketamadunan negara. Okey, mungkin awak akan rasa betul ke cinta akan negara? Kita akan tengok dalam chapter-chapter yang akan datang. Adakah awak jatuh cinta dengan subjek sejarah? So that's it for now. Thank you. Bye.